Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. La haula quwwata illa billahil azim. Subhana yang kudus alamin. Hasbunallah lima wakil. Saudara yang dikasihi, saya ada buat pertanyaan lah kepada ahli GISBH lah. Mereka kata rupanya GISBH ini tak buat pinjaman bank walaupun bank Islam. Jadi saya nak bincang di sini. Saya dah lama dah kita kutuk bank riba, termasuk bank Islam, kerana dia adalah backdoor riba. Kerana bila kita berhutang, dia akan rampas harta kita, kerana di situlah dia buat duit. Jadi bila satu pertubuhan dia tak pinjam bank, dia tak masuk atau subscribe pada sistem riba, akhirnya dia rampas juga ya semua harta dia. Bermakna kan, kita ni kutuk aje lah sistem jahiliah, kutuk sistem riba, kita kutuk kartel. Orang tak kisah. Orang tak kisah. Mereka tak kisah. Kamu kutuklah berapa boleh, asal kamu masuk sistem. Anak kamu masuk sekolah dia, kamu kerja dengan dia, kamu pinjam duit dia, kamu berhutang. Kan itu yang sistem nak kan? Itu yang saya anjurkan. Kita buat unschooling, keluarkan anak-anak daripada sistem persekolahan, belajar teknologi terbaru, fardu kifayah, gabungkan rangkaian. GISB cuba ke arah itu. Ya, dia tak sehebat yang kamu sangka, tapi saya nak tanya awak, satu gerai warung goreng pisang kamu boleh tak? Saya pernah jumpa orang yang kendalikan soya bean, ada buat burger. Bukan mudah tau, kita tengok dia sampai tengah malam, sampai dekat subuh baru habis kemas. Senang aja kita komen. Itu sajalah tuan-puan. So sekarang persoalannya, macam mana kita ni besok di akhirat esok kita disoal apa awak buat. Kita kutuk pandai, semua pandai, kita peli orang, kita pandai hebat. Ingat surah Fussilat ayat 34. Apabila orang cakap buruk kat kita, kita balas dengan cakap baik, Allah akan jadikan orang tu sahabat karib saya. Saya pernah ditahan oleh polis FRU masa tunjuk perasaan 86 Disember 25 depan kedutaan Rusia. Tak ingatlah tahun 85 atau 86 atau 87, ulang tahun pencerobohan Rusia dalam Afghanistan. Masa tu saya bersama Mak Sabu. Yang berhormat Datuk Mak Sabu. Dia lari. Dia lari bila saya kena tahan polis special branch. Lepas tu saya kata alhamdulillah. Masa tu saya belum kahwin lagi. Saya ingat lagi polis-polis depan saya pegang senjata semua, dan hati saya kata, Allah, kalaulah saya dapat syahid hari ni. Punyalah bendul pemikiran saya. Itu tunjuk perasaan politik. Kita sudah nak syahid, baru tunjuk perasaan. Saya ingat lagi saya diangkut atas truk polis untuk dibawa ke Ampang. Masa tu kedutaan Rusia di Ampang kan. Ada orang duduk tepi saya pun tanya saya, bang, kita kena pukul ke bang? Ini kita kena tangkap polis, mestilah kena pukul. Saya dari mana dek? Oh, dari Macang. Lagi seorang pun tanya saya, Ustaz, nanti kena masuk ISA ke apa ke? Semua yelah. Saya kata dari mana? Kuala Krai. Rupanya PAS hantar semua tunjuk perasaan dari luar. Yang Kuala Lumpur tak ada. Itu kekuatan PAS lah. Kalau nak turun 10 bas ke, 10 kontainer dari Kelantan ke Terengganu, memang ramai ahli PAS tu tunjuk perasaan. Tapi saya heran kenapa ketakutan kita kepada pihak berkuasa, kepada penjajah, kepada musuh, kepada tentera. Ini sekarang ni semua sibuk perang dunia ketiga.
kata China akan crash ni. Ni Kamala tengah menang ni. Ini semua mainan media. Berapa kali nak cakap? Jangan baca media. Jangan masuk grup-grup akhir zaman. Mereka nak bagi kau gabrah. Perang dunia ini, dunia nak kiamat. Tak ada kiamat di dunia. Kiamat di akhirat. Bangkit. Kita akan hidup biasa. Yang jadi bala kepada kita adalah kemewahan. Berapa kali Apek mau cakap? Dia kecoh lah. Dia habiskan masa dia tengok TikTok, tengok video, tengok film apa ni, akhir zaman, Dajjal, Madinah turun, dia bermimpi segala andaian khayalan Hollywood. Lepas tu tidur. Besok naik motor, pergi kerja makan gaji, lepas tu bayar loan rumah, loan motosikal, loan isteri, loan perkahwinan. Itu hidup kita. Kepada saya, tanpa kesedaran, exactly what are you doing, tak tahu. Itu hidup kita. Lepas tu saya cakap benda ni orang marah. Saya nak pecahkan khayalan anda. Saya nak pecahkan anda dari belenggu halusinasi bahawa kita ni menunggu penyelamat. Ya? Jakim tak percaya Imam Mahdi. Dia kata sesat. Awak nak tergelung ke masuk dalam grup GISB ni? Ya, percaya Imam Mahdi kat mana? Ada orang masih nak lawan saya. Itu berapa kali nak bincang bab ni dari sudut hadis, dari sudut ayat Quran, dari sudut banyak ayat yang terpaksa anda langkah bertentangan untuk sampai pada Imam Mahdi tau. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW dan bacalah surah Al-Anbiya, surah Al-Ma'idah, kan? Kita mengagung-agungkan sekian benda, no? Dan kita tengok sekeliling kita, hidup kita, rakyat beredah saja, move on saja. Kaum saya cakap, terpaksa saya halakan kau semua kepada kaum saya. Kaum Apek ni, kaum Cina ni, kartel, tak ada masalah. Night Dragon tak ada. Dia kata ada, saya tak nampak. Naga 9 saya tak nampak. Hidden Dragon mungkin saya kot. Saya tak nampak. Assalamualaikum. Ya. Jadi yang kata apa ni, ada kartel Cina ni. Saya pernah dihubungi oleh ayah anda. Perlu apa bantuan tak kalau di mana-mana ada kena masalah polis? Saya tak ada masalah polis. Masalah pihak berkuasa, saya tak ada masalah pihak berkuasa. Saya pernah ditahan oleh pihak berkuasa, saya tak ada masalah. Saya alhamdulillah, hasbunallah, ni mungkin selesai. Nak ikat jamin, tak mau ikat jamin. Nak apa? ISA ke SOSMA, terima kasih lah. Lepas begitu saja. Lepas tu dia kata aku ejen komunis. Macam-macam lah perangai orang kita. Come on lah bro. Kita semua akan mati tau. Baik saya ingatkan kepada tuan-puan semua, we all going to die. Hampalang oi saya lagi mo. Mereka ran user. Ayo, everyone is going to die. Semua orang akan mati. That's it. Masuk dalam. Kubur bernesan ke tak bernesan, kita semua akan mati kembali kepada Allah. Allah ada ke tak ada? Saya tak tahu. Saya cakap terus terang. Awak pun tak tahu. Nabi pun tak tahu hari keesokan macam mana. Buyash aku kata pun aku masuk syurga ke neraka, saya tak tahu. Saya nak tahu dia ada. Itu penting bagi kita. Kita pergi sibuk lain hal semua sekarang. JISBH. Tak gunakan riba. Tak apply duit daripada bank. Tak apply daripada bank Islam pun. Memang saya happy kalau saya dengar, rupanya JISBH tak ambil duit dari bank Islam. Patutlah. Dirampas semua. Nampak? Kita kecil ni, polis tak kisah tau. They don't care about us. They care about orang yang lawan sistem. Mengaku je kena dakwa. Apa ni? Betul tu. Imam Mahdi pun tetaplah pada Ignat. Salam. Abu Hassan. Ya, salam brother. Salam Abang Alung Elektrik. Ya, kita buat wire lagi baguslah. Short elektrik, jangan kena short elektrik. Okey. So saya tengok perangai kita ni macam-macam lah. Ribut dalam cawan. Kartel bermajalela. Tapi tak ada benda kepada saya, kartel tak ada benda. You nak kata benda okey lah.
China ni kartel hebat. Okey, you nak saya cakap kartel hebat? Yes, kartel hebat. You tahu berapa hebatnya kartel China ni? You tahu Hong Kong and Shanghai Bank? Siapa tahu HSB? HSBC, tahu tak HSBC? Hong Kong and Shanghai Bank angkut orang kat sini lah Hong Kong. Itulah kartel. Perang candu. China juga subahat dengan British. Faham tak? Yang hancurkan Maharaja China terakhir, China juga. Yang bersubahat dengan Portugis di Melaka, Tun Mutahir juga. Sekarang Tun Mahathir. Dulu Tun Mutahir. Good luck APEC. My best for you. Yes. Heng Tai. Why? Kita kartel naga tersembunyi. Siapa masuk kartel? Angkat tangan. Semua masuk kartel saya. Ya. Kita tawan ni. Kartel Cina tawan semua. Siapa berani lawan? Cakap terus terang lah. You tak boleh lawan lah. Malacca Mall tutup. Misi rakyat mana? BMF. Forget it. Bank Islam. Ya. Media. Ya. Semua bawa telunjuk mereka. Polis bawa telunjuk mereka. PM bawa telunjuk mereka. You cakap WEF ke WHO ke One World Organization and New World Order ke? Ya. You nak dengar tu? Ya. Sekarang nak buat apa? TikTok aja. Swipe aja. Tengok berita aja. Syok aja. Masuk grup WhatsApp. Copy paste merata. Bank kat China semua akan runtuh. Bank kat China dari dulu lagi satu persatu runtuh lah. Bank dunia dari dulu lagi. Skandal Enron. Skandal 1MDB. Main ini cuci wang. You tahu tak? Kita tengah bercakap ni berapa wang sudah kena cuci. Berjuta, berbilion seluruh dunia. Kenapa? Duit haram semua. Tak mau lari cukai. Ada untung 1 bilion, kasih kartel 100 juta. Apa salah? Hulur kat polis 2-3 juta. Apa salah? Wang ini semua wang lah. Lu cakap mereka korup. Lu pun sama tau. Wah pun sama tau. Dia bagi 3 harta tata wanita. Tak melayang. Siapa sini wali Allah, saya nak tanya. Siapa sini wali Allah? Boleh bertepan dengan harta tata wanita? Angkat tangan. Angkat tangan. Tak ada. Kita tak tahu iman kita macam mana. Kita berusaha. Kita tawakal. Kita mengucap. Kita baca, meratib. Hantu pun takut. Hantu pun takut. CA pun takut. Macam-macam. Belajar ilmu kebal, belajar ilmu azimat, lagi khurafat. Apa benda ni? Saya kata jahil, marah saya. Allah bagi satu Cina masuk Islam, lupa marah. Kalau kartel dulu masuk Islam apa macam, kalau 9 naga masuk Islam apa macam, boleh. Hamzah, Ibn Hamzah, bapa saudara Abu Hamzah ke apa? Bapa saudara Rasulullah, singa Islam, masuk Islam. Umar Al-Khattab menyertai beriman. Abdul Rahman bin Auf beriman. Abu Bakar As-Siddiq beriman. Semua itu mu'alaf belaka. Allah menarik dari Islam. Ini proses Islam. Ada yang beriman, ada yang tinggalkan Islam. Bukan status, bukan pada IC kita. Bukan kita lahir. Saya dan anak-anak saya pun, saya tak boleh kawal mereka. Saya tak boleh kata, engkau beriman sampai mati ya. Tak boleh. Cuma saya kata, apabila kamu susah, kepada siapa kamu minta? Kitab mana kamu harus baca? Itu sajalah. Jaga akidah tauhid masing-masing. Tak ada akhir zaman lah bro. Ya, jaga akidah. Bukan di akhir zaman, sepanjang zaman. Susah dan baik. Hayat ramai perseorangan. Tengah down, tengah up. Sentiasa ingati Allah. Dan Allah ingati kamu. In tansullah yansurukum wa yusakbik aqdamakum. Itu saja. Apek senang sekarang. Apek duduk kat hotel ni. Senang ni, Bangi resort. Siapa keliling Bangi ni boleh datang besok mai. Mari kita minum kat tepi kolam. Senang sekarang. Kalau tiba-tiba polis nak angkutlah. Panggil lawyer balik. Saya tak ada lawyer. Saya beritahu saya tak ada peguam. Ramai nak jadi peguam saya. Tak payah.
Jimatkan masa anda. Apek masuk dalam ISA dah tak ada. Apek menyesal lah tak ada ISA. Kesian lah tak ada ISA. Tak best tau. Mak Samu 2 kali kena. Anwar Ibrahim 2 kali kena. PMX masuk ISA. Sekarang dia keluar. Orang lain pula masuk. Berputar-putar roda itu. Sebelum naik, bukan main lah, lawan sistem. Lawan bank riba. Alah Sosma ni kecil ISA lah best. Jadi itu dia message Apek ni, nak bagi hilang khayalan. Kita berkhayal lah. Kita sekarang berkhayal lah. Oh, aku masuk Sosma ni. Oh, Apek tengah bahaya. Apa tu? Aku jadi hero ni, aku berjuang untuk JSB ni. Sudahlah. Saya cakap, sudahlah kepada aku. Jalankan tugas saja. Kalau ada orang susah datang jumpa saya fikir macam mana nak bantu. Kalau tak boleh bantu, tak boleh bantu. Sekarang JSB, dia tak ada minta saya tolong. Kerana dia dah tak ada. Dia minta tolong apa? Semua kena angkut. Semua ketua-ketua mereka, berapa saya pun tak tahu, 20 ke 50 ke, semualah habis, lumpur lah. Kartel terhebat Islam lumpuh. You sangka kartel kena sempurna ke? Kartel bukan Islam, 9 Dragon. You sangka sempurna ke 9 Dragon? Hebat sangat ke 9 Dragon? Ada khalifah ke 9 Dragon? Ada syariat ke 9 Dragon? Mungkin dia bekas tukang kebun kot. Kita cerita tau, kartel tau macam hebat, BlackRock. Macam hebat, Yahudi. Macam, apa benda ni you buat ni? BlackRock ada duit. Kenapa dia ada duit? Dia kerja. China ada duit. Apek ada duit. Kerjalah. Kadang tak ada duit. Tapi saya kerjalah yang bernilai tinggi. Satu hari dapat 1,000, 2-3 ribu. Macam mana boleh dapat 2-3 ribu? Tak ada sijil ke apa kan? Tak tahulah saya. Tapi siapa nak, saya bagi tahulah. Kalau siapa nak tanya, saya bagi tahulah. Tapi masalahnya you tak nak dengar. Saya kata keluarkan anak dari sekolah, tak nak dengar. Jangan masuk bank Islam, tak nak dengar. Jangan kerja dengan government, tak nak dengar. Habis siapa nak jaga government? Sekarang semua pakai AI robotik lah, kan ID digital. Semua benda kita dah automatic. Apa masalah sangat? What's your problem? Saya nak tanya saudara sekarang, apa masalah anda? Kesihatan. Buatlah diet keto. Tak ada duit, kerjalah. Makan gaji, berhenti kerja. Tak tahu buat bisnes, kerja dengan orang bisnes. Apa lagi masalah anda? Apa yang saya boleh bantu? Nak kerja apa? Nak gaji 3,000 ringgit sehari? Sorry, saya tak perlu orang. Saya boleh beritahu apa nak buat. Kalau makan gaji orang, betul kan nak 3,000 sehari? Nombor 1, berhenti kerja. Kalau you makan gaji orang, berhenti kerja. Tapi orang tak nak ikut. You don't want to follow. Masa pandemik, habis-habis mereka gedak saya. Saya kerja Pak Gad je. Alah. Saya kerja pengarah. Saya pernah jumpa pengarah. Saya pernah jumpa orang Bukit Aman. Saya pernah jumpa orang KKM. Saya pernah jumpa jurawat. Semua digetak. Takut tau. Tak boleh pergi kedai mamak. Tak boleh berniaga. Halo. Kan you dah kata tawakalillah. Kan kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Bohong loh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bohong tu. Malik yaumiddin. Bohong tu. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi bohong. Kalau you dah minta ya Allah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Bohong. Yes. Kerana kalau you cakap benar, you tak akan takut. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yazanun. Kan ayat yang tentang Adam dihalau daripada syurga. Allah kata, aku bagi petunjuk. Kamu ikut petunjuk tu. Tak ada takut dan tak ada bimbang. Sejak Adam lagi. Moyang kita Adam lagi sudah diberi petunjuk. Kita tak ambil petunjuk tu. Takut dengan dunia. Takut dengan gaji. Mengharapkan gaji tinggi. Saya tak mengharapkan. Allah yang bagi. Saya cakap terus terang. Dunia macam bayang-bayang anda. Anda kerja, dia lari.
Anda duduk diam, dia duduk diam. Anda lari, dia kejar kamu. Hadis Sayyidina Ali. Assalamualaikum. Ya. Wake up. Bangunlah. Awak tidur selama ini. Awak sebenarnya kaya. Kenapa? Kerana Allah You tahu tak berapa kaya Allah? Siapa tahu berapa kaya Allah? Allah kaya gila. Maha kaya, Al-Ghani. Dan dia nak bagi ke engkau kaya. Sebenarnya dia nak bagi kita kaya. Tapi kita yang nak cakap, nanti Allah marah. Mana datang kemarahan tu? Mana datang emosi? Mana datang halangan tu? Mana datang bisikan iblis tu? Iman tak kuat lagi? Tak. Iman kita kuat. Halangan iblis. Mata kamu terang. Halangan. Buka mata tengok. Halangan. Kita nampak benda lain. Kita sepatut nampak apa? Kullu ma alaiha fan illa ittiqa wajhi rabbi a'la. Kullu man alaiha fana illa ittiqa wajhi rabbi a'la. Segala yang ada akan fana melainkan wajah Allah. Pegang itu pun cukup. Pegang itu. Tapi tengoklah jalan kau pergi mana. Berlanggar tembok kan. Itulah syariat wa hakikat. Hati dalam hakikat, mata dalam syariat. Boleh faham? Okeylah. Kaya lah kau. Apa tak kaya pun, sabarlah. Kadang-kadang Allah bagi kekayaan tau, depan mata tau. Tapi kita tak nampak. Ya, banyak kali. Dia datang bentuk simple, sempoi. Tapi kita terlepas. Macam GSB ni. Kita tolong. Itulah kekayaan. Kita tengok orang susah, kita tolong. Itu asbab bagi Allah. Sebenarnya bukan asbab. Memang Allah bagi kita. Intan surah yansurkum wa yusabbi aqdamakum. Pegang ayat ni. Sesiapa bantu urusan Allah, Allah bantu urusan dia. Dan naikkan dia. Ini saya hafal daripada dulu lagi. Bila saya baca ayat tu, cantik ayat ni. Saya pegang. Setiap kali saya baca ayat, saya tengok maksud. Kita baca ayat tapi tak tengok maksud. Macam mana dapat untung? Lu baca itu 4 nombor, lu pun tak tahu itu nombor apa makna. Macam mana mau menang? Macam mana mau menang? Boleh? Banyak ayat. Saya baca ayat-ayat Quran. Tak payah jampi . Dia lebih terror daripada jampi. Tapi kita pakai jampi buat ayat lah. Tak. Dia ayat hati. Lahu mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Ayat macam tu. Contoh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa maksud dia? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Orang pula nak argue dengan saya berkata Tuhan lah. Come on lah man. Jangan pembaris sangatlah. Jangan terlalu benda Allah. Sibuk benda yang tak kena tau. Kecoh tau. Nan buti nang kui buti kui. Ubat yang mujarab untuk batuk apa-apa. Tunggu . Tadi ada jumpa seorang sahabat. Dia dah stroke sangat lah. Malam hospital dadah pun tak apalah. Saya kata macam ni. Saudara dah paling kemuncak kan. Lepas ni baik. Dah kemuncak belum batuk. Dia kemuncak 2-3 hari. Lepas tu dia baik. Minum air je. Air garam. Untuk legakan. Mungkin Allah nak bagi kau diam. Itu Apek tak boleh cakap kan. Suara hilang kan. Allah nak bagi diam. Apek pakai minyak rambut. Tak ada minyak rambut. Natural. Tak ada minyak rambut. Tak ada apa. Bila kita bantu Allah, Allah bantu kita. Saya ikut apa? Yes. Kita baik ikut sendiri. Intan salah yang surukum wa yusabbi aqdamakum. Sabbi aqdamakum bermakna Allah angkat derajat kamu. Tak nak je Allah angkat derajat kamu. Hebat tu, naik pangkat. Akhir kita akan matilah tuan-puan. We are going to die. Kita akan mati. Apa nak risau? Berbaloi tak hidup ni? Berbaloi tak jumpa di syurga? Berjumpa di jannah? That's it. Apa mau takut? Orang letak ni. Bila kau dah tak takut, dia yang takut.
Okey? Iblis yang takut. Jangan bagi iblis menang. Jangan bagi iblis bertepuk tangan. Macam mana iblis bertepuk tangan? Kita enggan belajar, dia happy. Kita dah tahu, aku dah pandai, oh dia happy. Oh kita dah betul, tak boleh. Kita salahkan orang, tak boleh. Sesiapa yang bagi cabaran kepada kita, anggap sebagai satu pengajaran dari Allah. Saya pun macam tu. Banyak orang cemooh saya. Sekarang dah jadi kawan. Dia cemooh. Aku kata, I love you brother. Tuan, I love you. Move on brother, move on. Roh kita takkan mati. Tak boleh dibunuh. Roh kita tak boleh bunuh. Kita takut roh. Mati ya mati. Tapi you kata roh tak boleh dibunuh. Takkan mati. Habis kamu takut apa? Memanglah takut. Amal masih tak sempurna. Itu bukan ayat dia. Maaf Ini ayat Melayu. Bukan ayat Islam. Cari dalam Quran. Ada tak ayat macam tu? Tak ada. Saya tak jumpa. Okey? Maaf kalau you guna ayat-ayat Melayu, ayat adat, ayat khurafat, saya akan beritahu ayat khurafat itu aja. Kalau you bagi ayat betul, saya akan seronok dengar kata-kata pek. Al-haqqu min rabbi. Kebenaran dari Tuhan. Kalau kamu seronok sesuatu kamu dapat masuk hati, ia dari Allah. Kerana fitrah kamu dah begitu. Kamu sebenarnya dah tahu. Kamu sebenarnya dalam hati kamu dah tahu alam ini. Cuma kamu tidur aja. Itu sebab Apek ajak, bangunlah. Bangunlah wahai saudaraku. Bertidur yang memanjang. Kamu sebenarnya sudah ada kesedaran. Kamu sebenarnya sudah kaya. Kamu sebenarnya sudah confident. Entah apa kamu merepeh. Entah apa kamu percaya. Bisikan siapa kamu percaya. Anda sebenarnya sudah hebat. Tapi entah siapa kamu dengar. Lemah iman. Belum sempurna. Nonsense. Apa yang tak sempurna tanya? Ambil ayat semayang. Ambil sekali aja. Awak pergi ambil 3 kali. Buat apa? Apek terang sikit tentang agenda digital world AI. Okey, boleh? Tak ada agenda lah. Tidak ada agenda WEF. Tidak ada agenda WHO. Dia cuma nak jual ubat saja. Masalahnya agenda iblis. Agenda iblis dia bagi kita gabra. Simple je. Ingat benda ni. Apapun agenda kita baca, apa hasilnya? Kamu gabra kan? Itu agenda dia. Itu aja. Awak dapat apa berita? Apa natijah dia? Ya, aku takutlah. Itu agenda dia. That's all. Awak tak takut. Awak swipe lagi. Datang berita baru. Bank China tinggal lingkup. Mereka nak perang dunia ketiga. Tak percayalah. Swipe lagi. Oh, Israel serang Iran. Nak perang dunia ketiga. Tak percaya. Swipe lagi. Oh, Kamala Harris tengah kalahkan Donald Trump. Akan perang. Alhamdulillah. Mereka perang. Alhamdulillah. Sebenarnya tak ada. Apa lagi? Dia takut sebab tak bawa amal. Allahu Akbar. Apa amalan paling tinggi beritahu saya sekarang? Beritahu saya sekarang, baca Quran, baca hadis, apa amalan paling tinggi? Assalamualaikum. What is the highest act you can do? Siapa tahu? Apa amalan paling tinggi? Ini kuis malam ni sebelum tidur. Apa amalan selawat bagi dalil? Assalamualaikum. Ya saya. Dari mana datang semua ni? Bertakwa kepada Allah. Solat. Faham Quran. No. Apa amalan paling tinggi? Zikru. No. Itu amalan biasa. Sedekah. No. Mengamalkan. No. Kau tak sembat. Tauhid. No. Kenal diri. No. Terima kasih ya. Banyak orang percaya pada Allah. Ada percaya pada Allah, saya bagi separuh maka. Apa amalan paling tinggi? Berbuat baik kepada orang yang membuat jahat kepada kita. Itu amalan bagus. Tapi apa amalan paling tinggi? Sebab Allah. No. Lemak. Lajunya.
Mana tahu dah jawab melawan nafsu, no. Sabar, no. Itu semua amalan tinggi sangat tu. Sehingga orang kata aku tak sampai ni. You faham tak? Apa amalan paling tinggi? Maafkan. Okey, gunakan akal. Akhlak baik. Kerana orang kata akhlak aku tak baik. Ada yang datang kepada Nabi. Aku suka minum, aku suka zina. Rasul kata okey, mari. Apa amalan paling tinggi? Tidak mensyirikkan Allah. Ya, macam mana tidak mensyirikkan Allah? Memudahkan urusan orang lain. Ingat Allah, ikhlas. Saya cari ni. Istighfar. Saya sabar dan redha. Ini mungkin tinggi sangat. Dia satu aja amal. Anytime. Itu paling tinggi. Anytime. Dia mudah tapi paling anytime. Apa tu? Siapa tahu? Siapa yang selalu baca Quran akan tahu jawab. Saya tahu ini semua amalan tinggi. Ini paling tinggi. Apa tu zikir? Macam mana zikir? Zikir ialah kisah-kisah. Merenung alam. Itu tinggi. Senyum. Itu bagus juga. Tapi paling tinggi. Diri kamu. Senyum kat siapa? Tak ada orang dia senyum seorang. Bahaya tu. Subhanallah, alhamdulillah. Allah. Apa paling tinggi? Pada saya lah, ini tanggapan saya lah. Tapi kalau anda rasa itu pada anda paling tinggi, teruskanlah, amalkanlah. No problem. Kalimah la ilaha illallah. Itu kalimah, tapi diri kita tu. Apa perbuatan kita paling tinggi? Paling tinggi. No. Kepada saya lah, paling tinggi. Iman paling tinggi. No. Itu ucapan. Ini dalam hati ni. Perbuatan paling tinggi. Anytime. Give up ni. Syukur. Itu yes, very good. Yes, very good. Syukur. Apa lagi? Ikhlas kepada Allah. Apa maksud ikhlas kepada Allah? Aku berlumuran riba ni, aku hutang banyak ni. Macam mana? Memaafkan orang yang berbuat jahat pada kita. Okay, that's very good. Berbuat baik. Redha, very good. Mengurangkan kepentingan diri sendiri. Kita kena pentingkan diri sendiri. Ini kepentingan diri sendiri ni. Macam apa amalan paling tinggi saya boleh lakukan? Niat kerana Allah. Yes, tapi mana lafaz ke? Pasang niat ni, pasang niat. Macam mana? Baguslah, tapi bantu agama Allah, dakwah. Saya tak cukup ilmu untuk berdakwah. Kesedaran, saya pun tak kenal diri macam mana. Keyakinan, yakin pada diri. Tanya AI. AI tak tahu tu. Siapa tahu? Saya tunggu. Dia tak banyak. You sudah bagi semua tu. Dia dalam ayat amalan, adab-adab. Dia ada satu ayat. Dia ada satu perkataan. Saya tengah tunggu perkataan tu. Dan juga saya sedar ramai tak tahu maksud perkataan tu. Nanti saya kupas. Bila jumpa perkataan tu, saya beritahu terus. Saya bukan, sharing lah. Kita sharing kan. Siapa boleh beritahu perkataan tu, saya beritahu terus lah. This is it. Taat, istiqomah, takwa, taubat. Itu dia. Taubat. Kenapa taubat amalan paling tinggi? Apa tu taubat? Serius. What is taubat? Siapa tahu? Kenapa apa anggap taubat? Betul ke? Mari kita bincang. Mari kita muzak. Betul ke taubat paling tinggi? Apa taubat paling tinggi? Apa tu Tawwabur Rahim? Di mana ayat taubat? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Merasakan diri sentiasa salah. Salah kepada siapa? Kembali kepada Allah. Yes.
Ada dua, satu roji'un, daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Itu roji'un. Taubat bukan semestinya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah ialah roji'un. Taubat lebih mendalam. Taubat bukan tunggu mati. Taubat bukan berdosa baru kita taubat. No. Ya, kalau kita berdosa apa, kita taubatlah. Tapi dia ada maksud yang tasawuf lah. Dia maksud yang mendalam. Siapa tahu makna taubat ni? Define dulu makna taubat. Belum dapat lagi. Apa tu tawab? Innahu kana tawwaba. Siapa tahu? Bertahu. Tak apa. No, dia bukan kembali. Kembali kepada Allah, raji'un. Irji'i, raji'un. Tawwabu rahim. Cantik tu. Sepatutnya tahulah. Jangan pergi mana-mana. Siapa nak tahu, jangan pergi mana-mana. Best ni. Ini benda pokok ni. Ilmu pokok ni. Ilmu pokok menyelamatkan kita. Misal. Bukan. Itu bukan taubat tu. Itu istighfar. Rabbi firli. Kan? Istighfar. Daja nasrullahi wal fath. Bila datang pertolongan daripada Allah, membuka. Ara'aitan nasa yakhluna fi dinillahi afwaja. Melihat manusia memasuki ad-din berduyun-duyun macam ombak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucilah Allah, Maha Suci. Fasabbih bihamdi. Fasabbih bihamdi rabbika. Tuhanmu, dipuji dia, wastaghfir, dan memohon dia ampun. Ada mohon ampun. Innahu kana tawwaba. Apa maksud taubat sebelum matahari terbit dari? But what is meaning of tawwab? Tidak akan berlaku. No. Itu istighfar. Itu orang kata taubat nasuh. No. Taubat dia meaning lisanu Arabnya. No. Taubat diterima sebelum. No. Akan dihisap, bukan soal terima. Dia akan dihisap. Itu bab hisap tu. Mengaku kelemahan diri, minta ampun, istighfar. Itu istighfar. Menyesali, no. Mengakui, no. You're going the other way. No. Dia bukan semua. Dia satu meaning tersendiri. Tawwabur rahim. Dia bukan raji'un. Itu orang meninggal kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Itu kembali kepada Allah. Berjanji. No. Semua itu kategori itu, saya maaf ya, saya tak akan buat lagi. No, itu bukan. Itu perlu persediaan. Aku dah tua ni, aku tawat lah, aku pergi haji. No, it was not. It's not. Menyerah diri pada Allah tu dah dekat sikit. Sentiasa ingat. Dia ni masih di luar pintu ni kena masuk pintu ni. Tawwabur rahim. What's the meaning of taubat? Siapa tahu? Dah jawab taubat tu baguslah. Tahniahlah saudara dah tahu. Orang kata amalan paling tinggi taubat. Kepada saya lah, ini kepada saya kaji ayat-ayat kan, ini tadabbur saya. Saudara kena tadabbur sendiri. Kena baca ayat Quran sendiri. Kena sayang ayat-ayat Allah. Baca sendiri. Dan Allah akan bagi petunjuk. Allah yadi man yasha. Sesiapa cari petunjuk dia, Allah akan bimbing. Abi Talib, bapa saudara Nabi, tak mau. Jadi Allah kata tak boleh. Bukan kehendak kamu. Macam tu. Mengerti larangan. No. Kerana mengerti larangan maknanya dia dah sedar. Aku ni. Janganlah buat jahat. No. Dia bagi alasan. Orang tu beralasan dah. Aku ni. Nantilah aku. Itu alasan. Ya.
Apa tu taubat? Apa tu? Tawwabur Rahim. Banyakkan kita baca ayat-ayat kembali taat. No. Tu heavy sangat. Taubat tu simple. Lepas tu saya akan beritahu apa Ibn Arabi cakap. Ibn Arabi, Syekhul Tasawuf tentang tu. Tapi tak syok lah kalau saya bagi jawapan kan. Ini sepatutnya kita sendiri cari lah. Kita baca. What is taubat? Apa itu? Bukan rajin. Bukan dia menyesal, bersihkan hati, berserah diri. Itu akan berlaku. Itu akan berlaku. Itu akan berlaku. Fir'aun minta taubat tapi dah terlambat. Tapi itu Fir'aun punya pasal. Sekarang kita ni dekat ni kat jantung kita ni. Apa amalan kita paling besar kepada Allah? Paling besar. Ni tasawuf lah. Dia bukan takut. Takwa bukan takut. Itu khauf. Raja wa khauf. Tak. Itu takut. Jarang Allah guna perkataan takut. Dia takwa. Takwa bermakna sedar. Kesedaran yang tinggi. Takwa adalah sedar. Ya. Kesedaran yang sedarlah. Wake up. Menyerah tu muslimin. Tawakal tu bergantung. Berjanji. Itu ayat-ayat. Minta maaf, saya tak nak buat lagi. Sebagainya. Itu istighfar. Dan itu pergi bayar hutang. You berhutang, orang pergi bayar. You ambil riba, tinggalkan. You buat zalim, tinggalkan. Minta maaf dengan orang, awak rampas harta orang, bagi balik. Awak jatuhkan jemaah Islam, awak pergi bayar balik ganti rugi. Saya rasa ganti rugi pada GISBH itu dalam berbilion-bilion tu. Kerana merosakkan jemaah, menakutkan mereka, fobiakan, misahkan ibu dan anak. Terlalu dahsyat. Kerana fobia tau, anak-anak tu kita tak tahu kerosakan, tekanan jiwa yang mungkin bertahun-tahun atau seumur hidup. Macam mana rasa awak terpisah dengan ibu bapa, pisah dengan anak. Begitu saja engkau bukan katil. Ya tak? Salamun salah. Takut lah. Sedar itu khusyuk. Kesedaran ya. So taubat. Apa tu taubat? What is taubat? Okay. Bila kita clue dia dalam bila kita sebut kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kepada saya lah berkaitan lah. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan Allah tu. Dia lebih rapat dengan aku berlindung. Tabat. Redha is redha. Selindung mengaku mengaku ini repentance. Orang sangka repentance, bukan. Silap, itu Kristian punya. I repent from my sins. Ada satu hadis. Jika kaum itu tak melakukan dosa dan bertaubat, bukan bertaubat, dan memohon ampun, baca balik hadis tu, Allah akan musnahkan dan ganti dengan satu kaum yang berlaku dosa. Pelik lah hadis tu. Dan minta taubat tu something tau. Dia lebih dalam lah. Dia ini karib tau. Allah, aku hampir aku memenuhi doa mereka yang meminta. Repentance dalam bahasa itu Israeliat lah. English ni tak boleh sampai bahasa.
jumpa. Pernah jumpa hadis tu lah. Cuma kita kena guna akal lah. Berlaku dosa. Kena berlaku dosa kan. Kita selalu berlaku dosa lah. Hasad dengki, ujub diri, rasa kita lebih hebat. Selalu berlaku. Kita susahlah bercakap dengan orang kita laku dosa. Allah suka orang yang selalu bertaubat. Apa tu taubat? Ada orang suka berucap. No, kan? Taubat is what? Dia dalam hati, dia dalam diri. Dia paling tinggi. Dia bukan istighfar. Dia bukan kembali kepada Allah. Dia bukan serah diri. Serah diri Islam. Kembali, dia macam kembali. Tapi dia bukan kembali. Dia macam kembali. Okey, kembali tu dia perlu tempat kan. You kembali ke satu tempat kan. Awak tinggalkan satu tempat, dia bukan. Kerana dia tak bertempat. Dia hampir. Kari. Macam mana kembali kat dia? Kemudian genggamannya. Keakuan. Nanti orang silap tau. Keakuan. Dia tasawuf, dia satu mahal ni. Perkataan taubat ni mahal. Renunglah ayat-ayat Allah. Perkataan taubat, makam taubat ni mahal. Tawwabur Rahim. Ikhlaskan hati. Lain. Ikhlas lah. Mukhlisina lahuddin. Mengaku hamba ni ini abd. Iyyaka na'budu. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iblis tak nak bertaubat. Okey. Memang iblis lah tu Selamat Pak. Dalam rukun iman, kenapa ada percaya pada hari kiamat? Itulah. Ia dalam Quran. Rukun iman yang 6. Tapi mungkin perlu dibaca sekali lagi. Mungkin kita pergi baca elok-elok. Apa maksud dia? Pegang ke perkataan yakin tu. Bukan saya kata, saya tak ada cakap apa. Saya cakap berlapis-lapis makna Al-Qurannya. Berlapis-lapis. Samawat, langit berlapis-lapis. Tanah pun berlapis-lapis. DNA kita pun berlapis-lapis. Melakukan dan perbuatan tanggungjawab. Itu orang bagus lah tu. Berlaku tanggungjawab lah. Polis yang bertanggungjawab. Alhamdulillah. Perdana Menteri yang bertanggungjawab. Hakim yang bertanggungjawab. Manusia yang bertanggungjawab. Tu tinggi tu. Taubat. Pendosa pun boleh lakukan. Pada any time you lakukan itu, satu kaki dalam jannah. Taubat. Apa maksud taubat? Dan PD suruh kiamat pun kena bersumpah. Apa tu P-nya? Dan pada surah kiamat, apa nak buat bila saya ni selalu bersangka buruk dekat. Bagi contoh lah. Okey, sangka buruk. Saya pun sangka buruk. Apa tu sangka buruk? Contoh Allah tak tahu hal saya. Itu sangka buruk. Allah tak tahu masalah aku. Atau ni taubat. Ini yang taubat tu masuk tau. Cik best ni taubat ni. Taubat tu masuk. Contoh contoh kita kata, alamak aku dah buat silap lah. Aku pergi pinjam alung. Allah akan tolong saya. Itu perlu taubat. No, dia bukan kembali bertaubat. Kembali kena bertempat. Raji'un, bila mati pindah tempat. Atau pindah makom, pindah keadaan. Daripada berjasad kepada tiada. Taubat ni masih hidup lagi. Dia tasawuf. Ayat-ayat lain petunjuk ialah di mana kamu menoleh, di situ wajah Allah. Itu ayat
penerang taubat. Di mana kamu berpaling, di situ wajah Allah. Segala yang ada akan musnah melainkan wajah Allah. Taubatlah. Apa tu taubat? Dia bukan menyesali perbuatan. Walaupun you tengah best ni, taubat. Allah itu ada seperti sangkaan kamu. Dia suci dari sangkaan kita. Taubat ya, cermin. Doa saya tak makbul. Macam mana awak tahu doa kamu tak makbul? Diuji bertimpa, diuji kehilangan, diuji kewangan, emosi berperang. Pertama, kau kena berdoa dengan cara betul. Bertaubat. Macam mana bertaubat tu? Ayat 186 saya selalu kongsi Surah Al-Baqarah. Mereka tanya pasal aku hampir, aku tunaikan permintaan yang meminta. Maka adalah ayat tu kan. Maka ada ayat tu kan. Tapi bila tangkap ayat tu, dia dalam tau, deep tau. Dia tak boleh dalam perasaan kita selain dari Allah lah. Itu taubat. Itu ayat tu aku hampir. Itu sebab tidak digalakkan guna Allahumma atau Ya Rabb, kerana memang dalam salaf tak ada dua ayat tu. Diakui oleh Buya Syakur, diterangkan oleh Dr. Hani Achan, dia datang 170 tahun kemudian. Mengejutkan ya. Tapi saya tahu doa tadi pun orang Allahumma semua, dia tak ada. Allahumma bahasa Ibrani. Saya terkejutlah bila Buya Syakur kata bila siasat-siasat saya terjumpa video kuliah Dr. Hani Achan, boleh cari Marvelous Quran. Dia terangkan Allahumma tu salah. Di 5 ayat dia Ibrani, cara orang Ibrani bertekak dengan Allah. Ya. Cara orang Islam Rabbana, Rabbi, Iyaka, Ihdinas, itu cara. Rabbi zidni ilman, itu dia. So, betulkan doa dulu. Rabbi zidni ilman. Betulkan doa. Fatihah, betulkan. Jangan akhir dengan amin. Ini bagi orang nak lah, orang tak nak. It's okay. It's okay, tak payah gaduh. Bukan apek ilmu khas. Saya ambil dari orang juga. Tapi saya fikir punya, kita semua kena berfikir dari mana kita dapat ayat tu, kena berfikir juga. Okey, taubat cepat. What's the meaning of taubat? Okey, yang kehilangan berperang jiwa tu nanti saya jawab menyesal perbuatan tu. Dah ulangi bukan berpaut no, hati rasa selalu bergantung istawakal, kampunan istighfar. Saya pun diuji spiritual. Doa yang dekat dengan Allah, dia dekat. Taubat, tawakal fi dunia hasanah. Itu doa yang baik lah. Tapi kita boleh, Allahumma dia bukan Ya Rab, dia bahasa Ibrani. Dia adalah satu macam prakata. Ada. Saya siasat dari mana datang semua, kerana dua alim membangkitkan benda tu, Buya Syakur dengan Hani Achan. Maksudnya kalau boleh berlaga lutut nak luah segala. Tak boleh, luahkan Allah. Dia begini bila you rasa down, pertama you kena lakukan taubat. Sekarang masalah tak faham taubat, nanti dulu. Kita main dalam kepala, kita nampak benda yang dekat, tapi kita boleh renung. Pernah tak Allah tinggalkan kamu? Contohlah, pernah tak Allah bagi jalan tapi awak ambil jalan yang salah? Rasa sendiri kan? Tapi kita mengakulah, saya kata, kerana semua yang jadi itu ada hikmah.
kita akan kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah yang keadaan macam mana pun Allah terima kita, Allah sayang kita. Ya? Apa pilihan kita buat pun Allah takdirkan. Jadi apa kita kena buat? Semualah menyerah, memohon kat dia. Tapi taubat ni, kalau saya terangkan kau mesti Allah mudahnya. Tapi tinggilah. Tinggi. Tak ada orang tahu. Nanti saya cek dengan terjemahan. Kenapa tak tahu? Salah siapa? Okay, meaning of okay, tanya. Sabar. Okay. Okey, aku nak tanya ni. What is the what's the epistemology of the term tawabah? Okey, sekarang kita tanya GPT. Dia betul tak? Tawabah. Selepas taubat umpamakan dia bukan istighfar. Dia pun salah. Dia kata repentance, bertaubat. No. Tapi dia bagi, sekarang saya minta dia punya akar huruf, lisan harf dia. Dia kata untuk kembali. No. GPT pun salah, internet pun salah. No. Okey, saya fikir balik. Dia separuh antara a'udzubillah lah. Apa nak saudara? Pernah dengar tak a'udzubillah? Of returning tawabur rahim. Taubah. Okey. Pernah dengar a'udzubillah Aku berlindung dengan Allah kan? Okey. Okey, saya ceritalah Saya cerita. Saya cek dari mana datang perkataan taubatan. Where does the term taubah nasuha comes from? Nanti kita cek. Dari mana taubah nasuha datang? Arabik, surah At-Tarim okey ada dalam Quran. So dalam Quran kita kena confirm, tapi kita kena kaji surah At-Tarim 66 ayat 8. Dia kata yang bersungguh. Okey. Jawapannya dalam surah At-Tahrim, apa tu taubat nasuha sekali, tapi cuba baca. So, siapa ada Quran baca ayat 8 surah At-Tahrim. Keyword dia kat sana. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Sebenarnya bukan orang beriman tau, orang yang telah beriman. Itu Bani Israel dulu. Ya ayyuhallazina amanu, dia ada salah terjemah. Orang yang beriman ada dua, sedang beriman dan telah beriman. Dia telah beriman. Mana Bani Israel yang tak mau beriman lah. Bermakna ya ayyuhallazina amanu dituju pada Bani Israel, bukan pada kita. Ini tafsir Dr. Hani Achan. Tapi macam pun dia ada sebut di sana, ya ayyuhallazina amanu tawwab ilallah tuwab nasuha. Saya nak pastikan pasal Arab dia tak cantik, saya ayat 8 surah Tahrim. Tahrim
ayat 8. Jawapannya dalam surah Tahrim ayat 8. Terkejut saya bahawa dia jawab sana. Sebenarnya saya ambil sebagai perkataan tasawuf, tapi sekarang ada dalilnya. Oh, cantik. Bahasa Inggeris dia tepat. Tapi saya nak pastikan dari segi bahasa Arabnya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah. Tubu ilallah. Taubatun nasuha. Asa rabbukum itu lain sajalah pasal dia ayat panjang. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan hapuskan segala kesalahan kamu, memasukkan kamu dalam jannah yang mengalir di dalamnya sungai pada hari Allah, tidak akan menghinakan Nabi dan orang yang beriman. Cahaya mereka bergerak cepat di hadapan mereka, sebelah kanan mereka. Mereka berkata kepada Tuhan kami. Dia selalu kata wahai, jangan guna wahai tu. Tak ada wahai. Wahai tu makna jauh. Pihak ketiga tidak. Allah karib. Ingat, Allah karib. Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Nampak? Lemparkan keampunan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas tiap-tiap persatu. Okey, ini ayat maknawi yang dalam. Tapi dia bermula dengan tengok. Tubu ilallah. Kalau saya taubat itu bermula dengan tubu ilallah. Taubah tanasuha. Okey. Tubu, jadi complete ayat dia. Tubu ilallah taubatan nasuha. Apa makna? Berpaling, berpaling. Itu kepada saya lah maksud taubat ni. Berpaling. Cuba renung sekejap. Dalam apa keadaan kamu, berpalinglah. Senang susah, berpalinglah daripada wajah lain, kerana hanya wajah dia. Di mana kamu menoleh, berpaling di situ. Tapi berpaling ini spesifik. Kadang ada godaan, kadang ada benda yang nafsu, berpaling. Berpaling, marah, berpaling. Dia tinggi ya. Tetapi Ibn Arabi bagi lagi tinggi. Ibn Arabi orang tanya Ibn Arabi, Syekhul Akbar. Dia tasawuf yang Dr. Mazhar Wasabi kata keterlaluan. Nasib baik dia tak kata kafir. Keterlaluan. Berhijrah. Tapi dia berhijrah dalam jiwa lah. Berpaling. Tapi kita tak boleh lari. Kita dalam dunia. Sebenarnya hati dia berpaling. Dia macam, kepada siapa kamu sayang? Allah atau isteri kamu? Kita kata Allah dulu. Kita beritahu ibu, siapa kamu lebih sayang? Anak awak ke Allah? Allah lah. Itu bahasa bunga dia. Allah. Bermakna dia berpaling kepada Allah. Jadi taubat ni berpaling. Tubu ilallah taubatun nasuha. Surah At-Tahrim ayat 8. Baca lagi. Cari lisan Arabnya. Jangan baca cara feeling aja. Feeling. No. Dia kena berasaskan makna ya. Kalau tidak, hati berpaling. Bukan paling berdunia lah. Tubu ilallah lah. Berpaling kepada Allah. Itu amalan paling tinggi lah. Sebenarnya maaf ya, dia bukan spesifik taubat nasuha, tapi ayat tu. Tubu ilallah taubatun nasuha. Itu kepada saya lah. Kena asingkan ayat tu baru faham. Ya, dan juga dia combination macam iyyaka na'budu wa nasta'in wa ana minal muslimin. Nak faham Islam kan? Wa ana minal muslimin. Betul lah. Nak faham melindungi Allah kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi apa makna rajim? Menurut Mufti Abu Lai London, menurut Mufti Abu Lai dari London, rajim bukan baling batu. Saya pun tak tahu macam mana orang kata baling. Rajim bermakna meniup sangkaan, meniup harapan, meniup doa.
Macam orang tiup lilin birthday kan. Tapi jangan pula pukul orang yang meniup lah, beritahu dia lah. Pada masa yang sesuai. Meniup ni amalan syaitan, kerana lepas dia tiup dia buat apa? Make a wish. Buat doa. Ya, tapi bukan cara itu. Dia punya buat doa ni kepada syaitan asalnya. Make a wish. Aku wish, aku happy, aku jumpa. So itu kepada syaitan. Bila tengok taib bintang lah, make a wish. Jadi surah Al-Mulk ayat 5, taib-taib bintang yang merejam syaitan kan. Bukan merejam, bukan mengejar syaitan. Ali nujum. Tengah tengok, jom buat doa. Ali nujum syaitan. Ali nujum ni dipakai ilmu syaitan. Dia menilik nasib. Dia tengok benda jatuh. Masa ni you berdoa. Masa sekian-sekian berdoa. Semua ali nujum. Syaitan. Tak ada masa khas. Masa ni mujarab. No. Berpaling sentiasa. Tubu ila Allah. Ini tasawuf lah. Ini hakikat. Dia sentiasa berpaling kepada Allah. Berpaling kepada Allah. Tasawuf lah. Tapi jangan tutup mata kan. Sihir. Sihir. Rajim lah sihir. Yuwaswisu fi. So bila auzubillah, dia sebahagian auzubillah ni sebahagian berpaling daripada meniup sangkaan. Dia combination. Dia action, dia verb. Dia bukan makam. Dan kita tak boleh berjaga, tak boleh. Nanti berlanggar batu juga. Terlalu berjaga pun tak baik. Buat saja. Okey, buat silap. Astaghfirullahalazim. I'm sorry. Excuse me. Pardon. Pardon. Move on. I'm sorry. Berapa nak bayar? Bayar. Move on. Allah akan ganti bagi kamu. Itu berpaling. Berpaling Okey, Ibn Arabi kata apa? Ibn Arabi. Orang tanya Ibn Arabi, macam mana berpaling kepada Allah? Itu dia. Siapa tahu macam mana berpaling kepada Allah? Jangan bang, saya bukan sesiapa pandang Allah ya. Jangan pandang saya. Apa tu? Tiup dalam Islam tak dibenarkan kan? Itulah. Dia tengok bintang. Make a wish. Dia tiup. Make a wish. Ali nujum punya kerja. Making wish itu. Bukan tiup sangat. Making wish tu. You tiup lilin kena tiup lah. Ada api. Boleh. Ya. Tapi dia jadi amalan ali nujum. Dia tiup. Make a wish. Itu syaitan lah. Apakah jadi kalau make a wish dia panggil jin toyo semua? Tak, itu sangkaan. Sangkaan. Tadi ada orang kata tau tentang kemudian lah. Orang yang ada problem dengan hantu ni sebenarnya. Dia ada problem lah, nanti kita dealing lah. Kalau saya, jangan percaya. Simple. Jangan percaya, dia tak ada apa-apa. Itu dia. Itu asas. Tapi dalam hati kata, ada. You problem. Pertama, you datang daripada anda ambil daripada satu sangkaan yang orang lain letak. Bukan awak punya. Fitrah kita tak ada. Okey. Ibn Arabi ditanya bagaimana berpaling kepada Allah. Siapa tahu? Tapi tinggi ya Ibn Arabi. Siapa tahu? Merajuk dengan Allah. No. Saya bagi clue lah. Bila Ibn Arabi bercakap tentang Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia kata hanya Allah bisa memuji dirinya. Itu tinggi tu. Tapi Dr. Hani Acan bagi kepada saya lebih tepat. Kerana kalau you cakap lebih hanya Allah boleh memuji dirinya, awak boleh masuk dalam hal makna zauq, mabuk pun tak bagus. Mabuk dalam Allah tinggi makam tu tapi tak bagus. Mabuk lah. Boleh.
Kadang-kadang kita mabuk dalam Allah. Ia disebut hal. Hal bermakna kadang-kadang kan kita terserempak tau, tersedar tau. Masuk hal. Ada orang masuk hal. Masuk hal mana sekejap lah dia rasa macam dia tiada. Dia rasa macam okey, mungkin satu keinsafan atau satu kesedaran tinggi. Subhanallah. Kadang-kadang pemandangan. Kadang-kadang bukan pemandangan, keadaan. Kadang-kadang orang tu termenung kan. Itu masuk hal. Jadi Ibn Arabi kata hanya Allah bisa memuji dirinya. Amat tinggi tu. Tapi Dr. Hani Achan dia tafsir, dia kata malaikat yang memuji Allah. Saya pula tambah, di mana dia sebut nama Allah, bukan Allah yang sebut, malaikat yang sebut. Contoh Malik Yaumiddin, malaikat yang sebut. Ar-Rahmanir Rahim, malaikat yang sebut. Iyyaka na'budu wa nasta'in, kita yang sebut. Tak ada nama Allah kan? Iyyaka na'budu wa nasta'in, tak ada nama Allah kan? Tak ada. Rabbi, kita yang sebut, Tuhanku. Tak ada ya Rabb, tak ada Allahumma kan? Ini karib, Allah yang sebut. Ini a'lamu ma la ta'lamun, Allah yang sebut. Aku lebih tahu, kamu tak tahu. Aku tahu, bukan lebih tahu. Aku tahu, kamu tak tahu. Allah. Tapi dia masih ayat. Itu dah masuk Ibn Arabi yang mendalam lah. Selagi masih ayat, kepada Ibn Arabi selagi sekutukan Allah. Jadi dia dalam bahasa diam. Jadi kita baca semua ayat ni untuk membantu khusyuk kita, diam kita. Dia macam benteng. Jadi Ibn Arabi ni dia tasawuf tinggi. Hanya Allah memuji dirinya. Kita Alhamdulillah. Tak, bukan kamu yang memuji Allah, Allah yang memuji. Bila sebut Allah yang memuji Allah tu, dia dah bentengan balik. Allah yang memuji Allah. Tapi apa itu taubat? Bagaimana berpaling kepada Allah? Jadi Ibn Arabi jawab, siapa tahu macam mana? Dia fashion macam tu lah. Dia lagu tu Ibn Arabi. Orang kata Alhamdulillah Rabbil Alamin, apa makna? Dia kata hanya Allah bisa memuji dirinya. Tu dia. Bertaubat, macam mana berpaling kepada Allah? Tubu ilai. Dia jawab tak boleh. Ini saya bagi clue lah. Ibn Arabi kata awak tak boleh berpaling kepada Allah. Siapa kamu? Faham? Ini tasawuf mendalam lah. Kamu anggap diri kamu selain dari Allah, awak boleh berpaling kepada Allah. Syirik. Nampak? Syirik. Macam mana nak selesai tu? Kalau tidak, gila kan? Alamak, aku tak ada ni. Bukan aku curi. Aku taubat. Bukan salah aku ya. Dari segi syariat salah. So macam ni? Ibn Arabi jawab best. Siapa tahu? Tiada huruf dan perkataan lagi nak disebut. Itu keadaan hal lah. Tapi itu sementara. Apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum. Terjentik hati sepintas lalu di hati. Ya. Okey, Apek cerita lah. Kau nak sabar lah. Ini Apek kutip berpuluh tahun. Tiba-tiba bagi dalam 40 saat. Mana boleh. Kau tak nak ambil pasal. Hanya Allah menggerakkan segala sesuatu. Jadi bagaimana kita berpaling kepada Allah? Siapa yang gerakkan hati kita berpaling? Itu sebab, siapa dah baca kitab Al-Hikam Ibn Atta'illah? Apabila kita sedar kita buat dosa, kita mengucap Astaghfirullahalazim. Menurut Al-Hikam Ibn Atta'illah, kena sebut apa dulu sebelum Astaghfirullah? Ini Ibn Al-Hikam. Bila kita sedar kita buat salah, kita sebut Astaghfirullahalazim. Tapi Ibn Atta'illah kata sebut lagi satu ayat sebelum Astaghfirullah. Apa dia? Apa dia? Lepas tu kita baru bincang apa jawapan Ibn Arabi kepada bagaimana kita berpaling kepada Allah. Ketika bila kita berpaling kepada Allah? Sebenarnya soalan lebih tepat, ketika bila kita berpaling kepada Allah? Macam mana kita berpaling kepada Allah? Sebab jawapan Ibn Arabi, kita bantu dengan jawapan Ibn Atta'illah Al-Hikam.
La haula wala quwwata tidak. Okey. Bila kamu mengucap astagfirullah, apa makna dia? Bila kamu kata astagfirullah, kamu baik tak? Kamu dah sedar kamu salah. Bagus tak? Bagus kan? Bila sesuatu bagus berlaku pada anda, apa kamu ucap? Bila kamu sedar sesuatu, siapa yang bagi kita sedar? Untuk seseorang kata astagfirullah bermakna Allah dah bagi dia sedar. Tak mungkin dia sedar tersendiri. Yes, Alhamdulillah. Ini bukan saya cakap Saya baca ini semasa saya berada di atas kapal berlayar dari Tanjung Priok ke Pulau Bintan. 2 malam 1 hari. Dari malam ke keesokan malam. Apek duduk kapal, jadi banyak masa lapang. Masa tu tahun 2000, tak ada internet dan kapal. Saya baca Ibn Ta'ilah sampai habis. Jadi saya jumpa ungkapan itu. Apabila kamu berlaku sedar tentang silapan, sebutlah Alhamdulillah, baru Astaghfirullah. Kerana apa? Memuji Allah yang berikan kita kesedaran. Okey, sekarang berpaling. Ibn Arabi. Ketika bila kamu berpaling kepada Allah, bila kamu dah sedar tu, bagaimana aku nak berpaling kepada Allah? Allah suruh berpaling. Jadi kepada Ibn Arabi, tinggi atas dia. Dr. Mazhar kata melampau. Saya pun cakap melampau. Yalah, Dr. Mazhar mufti. Tapi dia pun melampau, Dr. Mazhar. Melanggar ayat Allah. Mencemurkan GISB. Melanggar ayat Allah. Ketika kita sedar, macam mana kita nak sedar? Siapa kita? Kita masuk dialog sekejap, bermadah sekejap. Siapalah aku layak untuk berpaling kepadamu? Itu macam. Ini madah saja. Ini berpantun, berpuisi saja, bersajak. Siapalah? Orang kata bersajak-sajak banyak sangat. Bagus juga sajak ni. Berpaling maksudnya apa? Berpaling hati kita berpaling darilah. A'udzubillah. Berpaling. Lawan. Orang tampar kita. Fusilat ayat 34. Orang cakap buruk kat kita. Kita balas apa? Dengan baik. Dia pula jadi kawan. Allah janji. Orang buat baik kat kita. Kita buat, bukan buat baik tau. Betul-betul buat baik kat dia. Orang buat jahat kat kita. Kita betul-betul buat baik kat dia. Jenis orang apa tu? Fusilat ayat 34. Allah janji dia akan jadi sahabat yang karib. Tiba-tiba. Orang yang buat baik ni dia tak cerita. Dia buat baik. Adakah kita ikhlas? Tak ada. Saya cakap bagi diri saya lah. Ikhlas tak ada. Jadi bila kita macam sahabat tadi dia kata hadapi kesusahan. Saya hadapi kesusahan, saya kelang kabut. Itu bagus. Kepada saya bagus lah. Kerana mungkin bina keikhlasan. Kalau bila okey kita tengah risau, jumpa doktor. Bermusafir. Kalau kita rasa risau, bermusafir. Tukar kerja. Buat benda lain. Jumpa orang. Belajar dari orang. Berpaling. Okey, jadi Ibn Arabi kata, bagaimana kamu boleh berpaling kepada Allah? Siapa kamu? Betul juga. Jadi bagaimana kita berpaling kepada Allah? Apa Ibn Arabi jawab? Macam mana kita nak tahu kita ikhlas? Yalah, macam mana dia nak tahu? Aku ikhlas. Allah yang bagi tahu kamu ikhlas. Allah yang buat kamu ikhlas. Macam mana Allah bagi aku ikhlas? Jawapan Ibn Arabi tinggi. Bila saya baca itu ketika dalam PKP di Sandakan, di Kampung Tinusa, Terapung. Saya tengah tengok dalam internet Ibn Arabi. Itu pun oleh sumber Jerman. Orang Jerman kaji Ibn Arabi. Ibn Arabi, Ibn Rushd, Imam Al-Ghazali, orang kita tak kaji lah. Ibn Sina, orang kita. Itu keagungan falsafah.
Dunia, bukan Islam, dunia. Ketika Allah yang memilih kita untuk berperang. Yes. Saudara dapat jumpa internet Saudara Rashid Ishak memberi jawapan yang 99% tepat. Ketika Allah yang memilih kita untuk berpaling bandingnya, atau ayat lebih penting, apabila Allah berpaling kepada kita, barulah dianggap kita berpaling. Kerana Allah pun tak pandang kita. Macam mana you nak pandang dia, you pandang. Seolah begitulah. Aku paling kepada kamu. Macam kau pula jampi Allah. Astaghfirullahalazim. Allah kena ampun saya. Mana boleh kan? Siapa Tuhan? InsyaAllah. Allah, jika Allah kendaki. Awak cakap oleh siapa sebenarnya? Macam tu. Ino Arabi bagi kita sedar. Siapa Allah sebenarnya? Subhanallah. Macam itulah. Kita anggap Allah ni senang je kan. Dia minta tajuk kepada Allah tu kan. Jalaluddin Rumi dia punya sajak dia tulis tentang Allah. Buat tu. Tinggilah bila orang baca, orang barat baca pun jatuh cinta lah. Itulah. Bahasa-bahasa para sufi, wali, ulama, alim. Bila mereka berbicara tinggi betul. Dengan rahmatnya, tanpa rahmatnya, belas ihsannya, kesian. Cara mukadimah kita baca pun dah hal. Cara mereka jawab soalan kan. Saya mohon ampun kepada Allah. Bukan macam kita astaghfirullahalazim. Alazillah ila wa hayyu qayyum. Yes, saya tahu. Kita niat baik. Tapi perasaan tu bila mereka mengucapkan, aku mohon kepada dia yang tanpa dia rahmat dia inayah saya tak boleh jadi. Macam tu lah. Seolah begitulah. Belas ihsan dia by his mercy yang cukup tinggi. Yang saya tak layak kan. Saya berpaling kerana dia berpaling pada aku. Tu tinggi tu. Saya jatuh cinta kerana dia pandang aku. Macam itulah. Seolah macam itu. Faham tak? Itulah tasawuf. Apek hidup penuh ribat lah. Apek macam mana tu? Taubatlah. Bukan taubat. Berhentilah. Yang Quran kata berhenti. Letak diri pada titik paling rendah. Dia bukan letak diri. Siapa kamu untuk letak diri kamu? Seolah begitulah. Saya tahu maksud saudara. Cuma maksudnya sedaran tau. Aku dari sekumpal darah kan. Lupakah kamu dari sekumpal darah? Tiba sedar lah. Selalu ucap. Kita dulu setitik aja tau. Dulu kita perut ibu kita tau 9 bulan. Sebelum tu setitik. Sebelum tu tak ada. Tapi kesedaran tu dia rasa semualah. Insaf ke menangis ke semua datanglah. Tapi Apek tak suka menangis depan orang. Menangis seorang tak apalah. Menangis depan orang malu kan. Kita cakap imo-imo tak baguslah. Dalam sufi dia tak ada imo-imo lah. Dia straightforward. Dia siuman. Pasal depan Allah dah jadikan. Tiba-tiba you kelang kabut menangis apa pasal? Itu sebab pergi kubur tu tak digalakkan orang menangis. Bukan pada perempuan, lelaki menangis pun tak boleh. Over. Salam. Assalam nama Allah. Kalau nak bagi salam, salamun alaikum. Kan? Apa-apa dia jawab? 5. Apa tu 5? 5 waktu Yang penting jaga solat berjamaah 5 waktu bagi lelaki. Cepat diri. Okey, so itu saja. Khabar baik. Okey, so itulah rumusan GISB ini merupakan satu grup yang berjaya tak bayar riba, tak ambil bank Islam pun. Kerana bila kita pinjam dalam bank riba, termasuk dan terutama bank Islam, hasilnya dia nak rampas harta kamu dan dia dapat rampas banyak. Itu durjana riba. JSBH, saya baru bertanya dengan seorang ahli dia, adalah pinjaman bank.
Dia kata bank Islam pun tak ada. Jadi kalau dia dihancurkan, kita taklah, kerana kita seorang kan saja tak menjadi menggugat dia, tapi bagi satu organisasi yang besar, tak bayar duit, tak sogok duit, bagi hancur. Tak ada kena dengan kartel, tak kena. Cuma sistem tak suka sesiapa yang lawan sistem. Itu saja. Jadi rumusan tadi kita bincang, amalan paling tinggi ialah berpaling kepada Allah. Dan apa keadaan berpaling? Dan kesudahan tadi, bila Allah bermakna, kadang kita cakap ni lupa Allah. Syekh Sufi saya selalu beritahu, sembah Allah bukan sembah Islam. Panggil kepada Allah bukan panggil kepada Islam. Sampai tahap tu. Jadi bila kita menyembah Allah, sujud Allah, kita sedar, kita kata Allah bagi izin kita sujud pada dia kan. Tapi kita sedar, dia yang tentukan. Bukan aku. Dia tentukan. Ya, JSB dizalimi. Ini sudah ditentukan oleh mahkamah tertinggi Allah. Kerana mereka lawan riba. Siapa peguam apik Mereka takkan angkut awak dan saya kerana kita kecil. JSB besar. Empire. Kartel. Lebih 9 dragon. Berbilion. Ribuan follower. Ratusan restoran dalam dan luar negara. Lumpuhkan. Fitnahkan. Bagi sampai rakyat tak percaya mereka. Tak ada satu charge pun. Di-charge jenayah terancang. Kenapa jenayah terancang? Supaya boleh panggil Interpol, luar negara, ini sindiket ni, dia ke cuci wang ni, amla ni. Freeze-kan mereka punya aset semua. Itu macam mana? Lumpuhkan habis. Saya terjumpa ahli JSB, saya bagi semangat dan beritahu, live pun saya beritahu, walaupun kamu matikan semua, patahkan tangan mereka semua, ikat tangan mereka belakang, tutup mata mereka, mereka tak mati. Allah akan hidupkan lebih tinggi. Kenapa? Kerana Allah janji, in tansullaha yansurkum wa yusabbih aqdamakum. Sesiapa bantu urusan Allah, Allah bantu urusan dia dan bangkitkan dia. Semangat dia tu yang penting. Allah uji semangat kamu. Orang pukul kamu tau. Pukul lah. Rampas segalanya. Hancurkan segalanya. Bakar semua apa yang anda dah lakukan. Biarkan kamu. Kamu menangis, tak berpaling kepada Allah. Allah punya sayang kepada kamu. Allah angkat kamu. Dahsyat masa tu. Dahsyat masa tu. Abu Ya Ustaz Asy'ari Muhammad ditahan tahun 1994. 10 tahun. Seluruh Sungai Penchala dihancurkan. Semua ahli 10,000-nya dibuka serban dan jubah. Semua muslimatnya dibuka pordah. Tak boleh pakai lagi hijau itu. Mereka tukar warna, pakai songkok. Jadi GISBH. 2004, selepas 2004 bila Ustaz Asy'ari keluar, saya pergi cari dia. Saya jumpa dia di Bandar Country Home. Duduk lutut ke lutut dengan dia. Masa tu dia tak boleh bercakap. Dia ada kanser ke apa kan. 4 isteri dia ada depan dia. Saya tengok ahli-ahli dia. Saya tahu Allah bagi mereka itu power tu. Kerana kalau awak jatuh, awak boleh bangkit power tu. Orang dah naik, belum tentu dia kekal di atas kerana boleh dijatuhkan. Tapi dia dijatuhkan, dia naik balik. Lagi besar. Buat carnival. Tak boleh tu. Bagi jatuh lagi kali ini. Jatuh kali ini besar kan? Tangkap semua. Saya percaya simpan bertahun. Simpanlah sampai mati. Kerana di kalangan ahli dia mesti ada yang beriman. Mesti ada yang bertawakal. Mesti ada yang ada khazanah Islam. Kalau tidak, hanya Allah boleh bantu kita. Kalau tidak, apa ertinya Islam?
Kerana kita tengok sekeliling. Oh, mereka ni militant. Yang main Netflix tak militant ke? Yang tengok yang main gamer tembak-tembak tak militant ke? Tak militant kepada sistem. Oh, mereka taksub. Habis yang belanja wang sampai kredit kad semua tak taksub ke? Yang sibuk dengan benda-benda materi dunia tidak taksub dengan dunia. Yang fikir sendiri jiran tak kenal satu sama lain. Oh, mereka tak bayar gaji pada budak. Yang kamu makan gaji macam hamba, hutang riba, ada yang dengan alung, lebih baik ke? Itu dia. So mereka dalam keadaan tertindas. Ya, penindasan, difitnah. Mereka sudah menang. Bila saya nampak tajuk saja, kita akan tahan mereka dalam sosma. Saya ucap, Subhanallah, la haula quwata illa billah, alhamdulillah. Bila mereka betul kena bawa sosma, alhamdulillah, subhanallah, Masya Allah. Mereka diberikan kekuatan. Mereka mesti bertahajud dalam. Kalau mereka tak ada, maknanya mereka sudah lupa cara Abu Ya sentiasa contohi Rasulullah SAW. Tahajud, beristighfar kepada Allah, menangis, bertaubat, berpaling kepada Allah, hanya takjub dengan Allah, tak sabar menunggu kembali kepada Allah. Dan Allah akan angkat mereka jadi GISBH. Hebat. Tak ada riba, tak pinjam duit bank. Subhanallah. Makna ada satu jemaah wali-wali Allah di dunia. Oh, sampai gitu? Yes. Kita penuh dengan riba kan? Kamu pakai riba kan? Macam mana nak lawan orang tak pakai riba? Kamu hidup seorang diri, jiran pun tak kenal kan? Mereka semua satu perkampungan, satu bandar. Kamu buat kedai goreng pisang pun, berapa pisang boleh goreng? Mereka sampai restoran luar negara. Nampak? Kalau tak nampak lagi, saya tak tahulah. Tapi saya nampak lah. Bila saya tengok kan. Saya dapat tolong, satu dua, saya bagi nasihat. Saya rasa terharu. Saya dapat tolong. So, siapa yang dapat bantu mereka ini, patut rasa terima kasih kepada Allah. Terharu dapat saham sedikit. Dapat amal jariah sedikit. Dapat tolong mereka ini. Kerana mereka dalam keadaan yang begitu tercabar. Keadaan yang daripada saya tolong, kita tolong tak kisah siapa, kaum mana. Tapi ini grup jemaah. Memang kalau ini grup jemaah Jundullah, kita kata tentera Allah, Rajulullah, manusia Allah, tentu hadapi ujian macam ni. Rasul hadapi ujian lebih teruk. Tak ada siapa lebih teruk daripada Rasul dan Anbiya diuji. Syekh Sufi saya kata, no one is tested more than the Prophet. Tak ada siapa pun diuji lebih daripada para Rasul. So, orangnya doa untuk mereka, bukan kepada mereka. Alhamdulillah. Doa untuk mereka. Bantu mereka. Mereka pun tak perlu bantuan pun. Tapi saya terharulah bila dapat bantu sikit. Alhamdulillah. Ya, saya berhubung. Siapa mereka berhubung saya, ada beberapa pihak ibu-ibu yang anak mereka masih tak dapat. Patut disaman kerajaan, patut dituntut ganti rugi ratusan bilion. Ya. Kerajaan berlaku cuai, kerajaan berlaku melanggar batas, kerajaan tidak maksum. Ya, kerajaan nak pertahankan kuasa dia, tapi sampai mana, apa harga yang kamu harus bayar? Kerana kamu langgar batas, ramai orang tak percaya kamu. PRU, mana tahu, berubah. Kerana berlaku terlalu zalim. Itu ya. Kita jadi police state. Kan? Yes. Saman 100 bilion. Ialah kemampuan lah. Kamu dah jadi kaya. Allah rampas semua. Bagi kamu hidup balik. Bukanlah kamu kebuluran. Kalau mereka kebuluran, kamu dapati mereka, dosa kita lah.
Kita mesti bantu dia lah. Dan mereka kerja kuat. Mereka jaga restoran. Sanggup kerja kononnya tanpa gaji. Tapi semua dijaga. Isteri, makan minum, anak-anak. Mereka tak pergi sekolah sistem. Mereka sekolah sendiri. Kan? Jadi, kita harus menyertai mereka. Atau kita ganti mereka dengan lebih baik. Ya, itu saja. Yang semua itulah keadaan. Orang Palestin punya Egypt begitu teruk. Palestin satu cerita lain lah. Saya ada cerita. Ada satu permainan lah. Sekarang Iran kita mesti berdamai dengan Iran, dengan Syiah. Kita mesti berdamai dengan Wahabi pun. Maafkan mereka. Saya dah sebut tentang Wasabi lah, tentang mazhab semua. Melanggar surah Hujurat, tapi saya pun tak boleh langgar surah Hujurat. Mendamaikan. Kerana kita dapat untung apa? Ini semua ujian Allah. Kita pergi benci orang. Rasulullah SAW kat Mekah tak ada apa nak benci. Kerana dia dipilih Rasul. Dia selamatkan. Dia rahmatan lil alamin. Dia cuba Mekah sebagai Rasul Allah. Bukan Rasul Arab. Rasul Allah. Maafkan. Dia wakil Allah. Memaafkan. Allah memaafkan. Salahuddin Ayub di Baitul Maqdis memaafkan. Allah memaafkan. Jadilah wakil Allah. Jangan jadi wakil syaitan. Aku tak halalkan. Allah kata halalkan. Allah kata maafkan lebih baik. Bebaskan lebih baik. Itu yang kita kata bebaskan hamba. Macam mana boleh dia hamba aku? Tak ada kena mengena harta dia. Yalah. Tak kena mengena kan. Semua dah tahu kemenangan moral. Saya beritahu orang JSP, anda sudah menang tuan. Anda sudah menang. Mereka ditakutkan. Wanita yang dibuka tudung tu kan, dia yang keadaan fobia, saudara. Masa saya interview dia dengan suami dia hadir, dan anak dia masih punggung lagi, dia keadaan fobia. Dia keadaan masih terkejut. Kerana tiba-tiba dirampas daripada anak kamu oleh pihak berkuasa. Phone semua diambil. Masuk dalam lokap. Menurut dia dibuka tudung. Kan? Macam dia dalam kamp tentera ke Israel ke militan ke apa kan. Tapi dia faham tak? Wanita tersebut, muslimat tersebut, sister kita, saudara mara kita, dalam keadaan ketakutan. Dan saya nak bongkarkan isu tu. Macam mana? Dia tengah takut. Faham? Kita berdiam tak boleh. Saya tak boleh berdiam tuan-tuan. Saya tak boleh berdiam. I cannot be quiet. Kalau anda dizalimi, engkau paria ke, India ke, Yahudi ke, saya tetap suarakan. Tugas. Tak mau depan Allah. Kenapa berdiam? Takut. Takut siapa? Depan Allah esok kita kata, aku takut selain dari engkau lah ya Allah. Tak boleh ya. Maaf bukan ya Allah. Tuhanku. Tuhanku, ku takut selain darimu. Wih, mana boleh. Ku cinta selain darimu. Ku cinta dunia. Ku cinta keselamatan di dunia. Siapa selamat selain daripada Allah? Siapa yang berselamat selain dari Allah? Tapi jangan salah sangka tentang Allah. Allah ni macam jakim. Allah ni tuduh orang sesat. No, that is not Allah. Sangka buruk. Baca Al-Quran, Al-Quran akan dedahkan. Macam berada di negara bukan Islam pula. Oh, itulah. Macam berada di negara bukan Islam. Itu sebab saya minta reformasi pada prosedur penjara. Tak kisah kita tangkap siapa. Layanlah tahanan perang pun dengan hormat. Dia nak ibadat Tuhan dia, dibenarkan. Layani tahanan perang dengan hormat. Yang aniaya keluarga mereka. Jangan pun bunuh kucing ke anjing mereka. Jangan bakar rumah mereka. Apatah lagi orang Islam, kita rampas harta mereka. Allah.
Bagaimana besar dosa ni kan? Saya pun tak tahu. Malaikat catat tak? You rasa malaikat catat tak? Kalau tak catat, buanglah Quran ni. Kalau you rasa Allah tak hadir, Allah tak akan menghisap, buanglah Quran ni. Ya. Apa yang cakap buang Quran? Ya, buang Quran ni. Buang Islam kamu. Buang seberang kamu. Buang jubah kamu. Kerana saya rasa engkau tak Islam lagi. Berpura-pura saja. Agama ini apa saya nak tanya? What is Islam? Tapi saya terima kasih kerana semua masalah ni saya pergi kaji ayat tau. Mana ayat sesat ni saya kaji. Saya Google, saya tanya. Tak sama. Jadi akhirnya kita dapat lagi membogilkan JAKIM ini. Mereka menjual sijil haram, tak kena tutup JAKIM pula. Ya? Laknat tu JAKIM. JAKIM zalim. Itu slogan saya. Itulah. So itu saja keadaannya. Terima kasih dapat berkongsi. Semoga kita ini lebih sedarlah ya. Jadi apa-apa menjual arak bolehkan, dibolehkan. Ada syarat dia. Tapi orang nak buat Islam tu sepatut lagi dibolehkan. Kita jadilah referee yang baik. Kita tahu ada kartel, kita tak boleh buat apa. Tapi bagilah Islam itu sepatut tolong lagi lah. Beritahu dia lah, macam mana kita nak tolong, you buat bank sendiri ke? Banyakkan lagi. Tak boleh, dia luar sistem. JSBH ni dia luar sistem. Tak boleh, sistem tak boleh toleransi kepada sesiapa. You keluar dari sistem sekolah, semua budak tak nak pergi sekolah. Mereka tak benarkan. You tak nak ambil ubat mereka, KKM. You tak nak ambil ubat KKM. Dia tak benarkan. Dia mesti buat wabak ciptaan. You tak mau dengar media mereka. Mereka MC akan kontrol, blok semua saluran lain. Baru ni Gulam Ad-Dakwah, Ustaz Mu'in tamat. Jaiz panggil, ya dia wasabi. Di sana saya sokong. Saya tak kisah dia wasabi ke Syiah ke. Bila orang awak mengajar sesuatu yang baik, ribuan pendengar tiba disenyapkan. Walaupun kita tak dengar, walaupun kita tak mengaji, kita bantah. Kerana dia datangkan kebaikan. Jadi semua ustaz lain takutlah. Alamak, saya bila live beribu ni, baik saya jangan lawan kerajaan. Tak ada guna itu ustaz-ustaz tu semua tak ada guna punya. Kerana mereka penakut. Bila time datang nak cucuk, ya boleh. Walaupun mereka tipu mencucuk tu, tak boleh. Kamu mengakibatkan fitnah, kamu mengakibatkan kelemahan pada umat, kamu menjatuhkan umat. Umat memandang tinggi pada alim ulama. Di masa itu batal kealiman mereka, batal kepimpinan mereka, kerana mereka hanya jaga diri sendiri. Ya, tapi dalam Islam sesat pun ada cara dia. Kita bagi nasihat, kita berunding, kita biarkan dia dan beritahu dia Allah akan menghukum kita ya. Dia nak sesat berapa lama? Ayah pin tu, dia dengan teko dia. Takkan Apek nak pergi percaya? Dengan teko besar tu dengan cawan tu, saya tengok. Kan? Takkan dia. Saya daripada Kristian. Ada salib. Ada anak Tuhan. Saya tinggalkan. Simple aja. Yang tak tinggalkan, I don't know. Tapi Allah tak ada pun pergi musnahkan mereka. Musyrikin. Allah tak musnahkan. Allah minta dimaafkan. Allah penuh rahmat. This is Allah. That is Allah. That is Islam. Bukan apa yang kita sangkakan. Bukan cap Melayu. Bukan cap Arab. Bukan cap ayam. Dia cap Allah. Tak ada sijil halal. Hanya Allah boleh keluarkan sijil. Hanya Allah bisa menghukum. Dan dia dah hukum melalui Al-Quran. Kamu guna ayat tu. Macam mana menentukan furqan yang batil dan hak. Itu dia. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam ad-din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang terang jelas daripada yang lain. Yang kegelapan. Simple. Bila saya masuk Islam kan. Simple. Saya happy tau. Tuan-puan.
Bila saya masuk Islam, wah tu happy saya. Sebab saya pakai jubah, saya pakai semualah. Akam masuk, tabligh masuk, peti masuk, abim masuk, PAS masuk. UMNO pun saya masuk. Tarikat saya masuk. Orang buat zikir menari pun saya pergi. Saya seronok dalam Islam. Islam saya seronok, keluarga besar saya jumpa akam semua. Masya Allah. Saudara kita. Kalau dia tak nak kawan you sebagai saudara, bukan Islam lah kan. Saya pergi Darul Ittifaq Bandung. Silakan marhaban duduk sini 3 hari 3 malam. Makan sapi. Hasil daripada anak santri kerja sana 3 tan tau saya tengok. Mereka pergi turun ladang. Mana dibayar gaji tu. Diberi pengajian. Itu yang membina Indonesia. Apek minggu depan pergi Indonesia. Mungkin Apek lawak baliklah Bandung. Ya. Pergi balik Bandung. Okey, Apek pun ada tugas, pun ada kerja programming. Dan Apek harap semua akanlah tekunlah belajar dan memperbaiki diri seberapa boleh. Terima kasih atas pengurusan ya, sama-sama. Ahakumi Rabbi. Terima kasih atas doa. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan apa yang sudah katakan, apa yang sudah katakan, dengan itu kita berpisah dengan Assalamualaikum rahmatan al-alamin alaina, kita sama. Kita memanjangkan selawat kepada Ibrahim kama sallaita Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillah fil alamin innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum la haula quwwata illa billah. Subhanaka min zalimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita jumpa lagi lain kali kelak.